Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Tujuan live ini adalah sebagai menjawab satu soalan yang diajukan kepada saya. Soalannya lebih kurang, Regi pernah beritahu bahawa Najib tidak mungkin dibebaskan. Jadi adakah ini adalah muktamad ataupun mungkin ada perubahan? Ya, adakah what is going to happen in the future? Of course, I am not a soothsayer. Saya bukan tukang tilik. Saya tidak mungkin tahu apa yang berlaku di masa depan. Tetapi saya boleh membuat anggaran berdasarkan rentetan peristiwa dan sejarah dan menganggarkan apa yang mungkin dilakukan oleh Zahid. Sebab setakat ini, sebelum PRU 15, bagi mereka yang mengikuti saya, segala yang saya ramalkan Zahid akan melakukan bermula selepas PRU 14, semuanya menjadi tepat. Ya. So it's very easy to read Zahid. Zahid ni mudah untuk dibaca sebab kita boleh lihat perancangan dia dari awal lagi, penipuan-penipuan dia dan apa yang dia lakukan untuk sampai ke tahap ini. So anyway, pendek cerita, Zahid sudah dilepaskan. So Zahid sudah dilepaskan dan lazimnya selepas beberapa bulan ataupun mungkin tak lama lagi dia akan dibebaskan. Okey. So bila anda boleh dilepaskan dalam cara yang luar tabi'i, anda tak mustahil anda dibebaskan kerana pendakwaan yang bawa kes, mati-mati nak bawa kes, dia sendiri dah tak mau teruskan kes. Okey. So Zahid dah dapat apa yang dia hendak, dan bila Zahid sudah dapat apa yang dia hendak, dia sebenarnya pada hemat saya adalah satu ancaman kepada Anwar. Kerana kalau kita lihat sejarah Zahid bukannya seorang yang setia. Ya, dia pernah khianat ramai pemimpin. Dia khianat Muhyiddin. Ya, mula-mula depa tubuhkan Muafakat Nasional, pura-pura baik dengan PAS. Kemudian depa pelawa bersatu atas alasan nak satukan Melayu Islam. Bila dah pikat Muhyiddin dan bersatu, kemudian depa terus mula bergaduh dengan bersatu atas alasan-alasan yang tidak masuk akal, yang langgar perjanjian asal dengan PAS. Kalau ikut perjanjian asal, semuanya akan duduk di bawah bumbung Perikatan Nasional. Tetapi sebaik selepas mereka berjaya tumbangkan Pakatan Harapan, bermulalah ya, tindakan bergaduh dengan PAS. Alasan yang tidak masuk akal digunakan untuk berkata kami tidak mahu duduk di bawah bumbung Perikatan Nasional. Sebab Zahid dah dapat apa yang dia nak, iaitu kerajaan pimpinan Pakatan Harapan dah runtuh. Kemudian apa yang dia nak sekarang ialah seorang Perdana Menteri dari UMNO. Jadi saya pada pendapat saya, Zahid sebenarnya dia sendiri nak jadi Perdana Menteri UMNO. So kemudian mereka mula serang Muhyiddin, dan bila PAS marah, PAS kata bukankah perjanjian asal kita ialah kita bersatu, bekerjasama dengan bersatu bawah bumbung Perikatan Nasional. UMNO kata tidak. Kemudian bila PAS memenuhi rancangan asal dan duduk di bawah Perikatan Nasional, UMNO pula gaduh dengan PAS. Dia kata PAS pengkhianat. So akhirnya UMNO bergaduh dengan dua sekutu dia, iaitu PAS dan Bersatu, setelah meruntuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kemudian akhirnya Zahid, UMNO berkomplot untuk meruntuhkan kerajaan pimpinan Muhyiddin. So pada pendapat saya, Zahid nak jadi Perdana Menteri. Malangnya untuk jadi Perdana Menteri dia perlu sokongan Bersatu. Bersatu tidak mahu sokong. So akhirnya mereka terpaksa berkompromi dan jadikan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Kemudian bila Ismail Sabri tidak ingin terlibat sama dalam kes mahkamah dan sebagainya, Zahid dalam konvensyen MIC mengaku bahawa dia hendak percepatkan pilihan raya kerana kesemuanya berkisar di sekitar kes mahkamah dia dan kes-kes yang mungkin dilakukan atas pemimpin-pemimpin BN lain. So akhirnya parlimen bubar awal. Selepas parlimen bubar, rupa-rupanya Zahid sudah ada perancangan dengan Anwar, ya, walaupun bersumpah demi Allah tidak akan kerjasama dengan DAP dan Anwar, tetapi sebenarnya dah rancang untuk naikkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kemudian dibongkarkan oleh Anwar Musa bahawa sebenarnya selepas satu mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional yang di mana Zahid sendiri bersama 30 MP BN bersetuju mereka akan duduk sebagai pembangkang, Zahid menipu dalam warkah itu. Menurut Anwar Musa, ianya tidak betul. Kononnya 30 MP sokong Anwar dan dipercayai, sebab itu Anwar naik.
Dan benda ni bukan saya reka, dalam media ada pengakuan Anwar Musa, kemudian insiden di mana MCA dan MIC marah, kemudian mereka buat undi tidak percaya kepada Zahid, ya, dan mereka marah dalam mesyuarat dan akhirnya Zahid mengaku kewujudan warkah itu. Semua itu betul, tapi akhirnya Anwar naik dan kemudian Zahid dan UMNO bekerjasama dengan Anwar. So kemudian mereka tubuhkanlah kerajaan perpaduan ini. So sekarang berkawan seperti mana dulu Zahid berkawan dengan PAS. Tetapi bila dah dapat apa yang dia hendak, saya tidak tolak kemungkinan dia akan buat tuntutan-tuntutan kerana dia sudah jadi ancaman. Kalau kita lihat trend dia, Zahid adalah watak utama yang mengganggu-gugat kestabilan kerajaan-kerajaan terdahulu. Dan dia pun pada bacaan saya pernah permainkan Anwar sebelum ini. So akhirnya, ya, kalau tuntutan Anwar tidak dipenuhi, maka Najib akan jadi bargaining chip. Apa maksud bargaining chip? Bargaining chip adalah benda yang dia akan gunakan untuk menuntut sesuatu. Jadi kalau awak tidak setuju dengan tuntutan kami akan perjuangkan Najib jadi Perdana Menteri pada PRU 16. So kalau anda lihat, Anwar pun bijak. Pada pendapat saya, ada sebab Kementerian Wilayah Persekutuan dipindahkan sebagai jabatan di bawah pejabat Perdana Menteri. Pada pendapat saya, Anwar melakukannya sebagai satu langkah keselamatan, kerana bila dia duduk di bawah pejabat Perdana Menteri, Anwar secara tidak langsung menjadi orang yang mewakili wilayah persekutuan ke lembaga pengampunan. Jadi Anwar ada kawalan. Kalau dia wujudkan Kementerian Wilayah, ya, UMNO akan tuntut jawatan Menteri Wilayah, kerana UMNO, orang-orang Najib hendak pastikan di bawah lembaga pengampunan, petisyen pengampunan Najib diberi pertimbangan utama. So saya, pada pandangan saya, sebab itu Kementerian Wilayah Anwar pindahkan di bawah pejabat Perdana Menteri. So sekarang anda lihat, apabila Zahid sudah dilepaskan, Zahid secara halus menuntut kena wujudkan kembali Kementerian Wilayah Persekutuan. Dan saya nampak Zahid ingin duduk di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan, supaya bila dia duduk di sana, pada pandangan saya, dia akan ada bargaining chip, iaitu kalau Anwar tidak ingin, ya, mengikuti segala tuntutan UMNO, tuntutan Zahid, apa yang Zahid boleh lakukan ialah dia boleh tiba-tiba berjuang, sebab dia akan, jika dia duduk sebagai Menteri Wilayah, dia akan duduk dalam lembaga pengampunan, dia akan berjuang untuk cuba meluluskan atau mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong untuk membenarkan kelulusan petisyen pengampunan Najib, supaya kalau Zahid tahu Anwar, dia tidak boleh bekerjasama dengan Anwar lagi, maka mereka akan perjuangkan Najib jadi calon Perdana Menteri UMNO pada PRU 16. So ini semestinya akan membawa balik sedikit sebanyak penyokong bosku dan sebagainya, dan menjadi ancaman buat Anwar. So I think kedudukan Anwar tidak selamat, dan Najib sedang dan akan dijadikan bargaining chip, ya, untuk tuntutan-tuntutan Zahid, ya. So itu yang saya perhatilah. Dan jangan pandang remeh kenyataan Muhammad Hassan. Muhammad Hassan pada bacaan saya telah memberi amaran halus kepada kerajaan Anwar, iaitu UMNO akan pertimbang sebelum PRU 16 sama ada mereka akan masuk solo PRU 16 atau mereka akan kerjasama dengan PH. So maknanya ini tak beza dengan apa yang berlaku sebelum PRU 15. Mereka berkawan, kemudian bila sampai dekat pilihan raya mereka bergaduh dengan semua. So kerana mereka hendak mencapai matlamat peribadi. So I think bila orang kata, ya, DAP is in control, dari satu sudut mungkin betul, tetapi the mastermind sekarang ni nampaknya adalah Presiden UMNO Zahid Hamidi, ya. So itu sajalah. Assalamualaikum, ya.